Bersubahat dengan pengintip Israel, 3 warga tempatan ditahan. Polis keras seluruh kekuatan kekalkan ketenteraman awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. 2 pelajar Malaysia maut manakala 3 lagi cedera dalam kemalangan jalan raya di Tasik Tekapur, New Zealand. Ya, Wisma Putra menerusi Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Wellington mengesahkan pelajar yang meninggal dunia adalah Megat Ashman Akif Megat Iman Jafri dan Wan Nur Adlina Alisa. Kedua-dua mereka merupakan penuntut universiti di Canterbury. Manakala pelajar yang cedera adalah Nur Firas Wafiah dan Lia Isabel Walton yang juga penuntut universiti sama. Sementara Muhammad Faris Muhammad Fairuz Syam daripada Victoria University Wellington. Menurut kenyataan Wisma Putra, kesemua pelajar yang cedera diterbangkan ke Hospital Christchurch South Island untuk rawatan. Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Wellington dengan bantuan komuniti Malaysia di Christchurch sedang menghulurkan bantuan konsular sewajarnya bagi memastikan pengurusan kebajikan kesemua mangsa berjalan lancar. Bantuan sedia diberikan sekiranya pihak waris membuat keputusan untuk membawa pulang jenazah ke Malaysia. Sebarang maklumat boleh diperoleh menerusi talian tertera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga 2 pelajar Malaysia yang terkorban dalam kemalangan jalan raya di Tasik Tekapur. Dalam hantaran di laman Facebook, beliau mendoakan agar 3 lagi pelajar Malaysia yang tercedera dalam insiden tersebut dikurniakan kesembuhan segera. Susulan penahanan warga Israel bersama 6 pucuk pistol di sebuah hotel di Kuala Lumpur Rabu lepas, pihak polis menahan 3 individu warga tempatan termasuk pasangan suami isteri yang disyaki membekal senjata api kepada warga Israel tersebut. Polis juga sedang menyiasat kemungkinan wujud lebih ramai warga tempatan yang bersubahat dengan lelaki Israel itu yang disyaki sebagai pengintip. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah PDRM Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, satu sidang media akan diadakan oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berhubung kes itu. Semalam Tan Sri Razaruddin memaklumkan seorang lelaki yang menjadi pemandu pada warga Israel tersebut turut ditahan. Hasil siasatan menemukan sepucuk pistol di dalam kereta milik pasangan itu. Pasangan terbabit mengaku membeli pistol di negara jiran untuk diserahkan kepada lelaki warga Israel tersebut. Kesemua mereka ditahan reman 7 hari. Sebuah kedai serbaneka KK Mart di Kuantan dibaling dengan bom Molotov cocktail pada pukul 5.14 pagi tadi. Tindakan itu menyebabkan berlaku kebakaran kecil di bahagian pintu masuk kedai serbaneka terbabit. Ketua Polis Daerah Kuantan, Assistant Commissioner Wan Muhammad Zahari Wan Busu berkata, ketika kejadian 2 kaki tangan, seorang lelaki dan wanita berada di dalam kedai tersebut. Kebakaran kecil yang berlaku sempat dipadam oleh kaki tangan terbabit menggunakan alat pemadam api. Pihak polis akan meneliti kamera litar tertutup CCTV di premis bersebelahan bagi mengenal pasti dan mendapatkan maklumat tambahan berkaitan suspek. Pihak forensik di 10 ibu pejabat polis kontingen Pahang turut dipanggil bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan. Sementara itu, menerusi kenyataan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution menyatakan kejadian melempar bola api di KK Mart, Sungai Isap, Kuantan menimbulkan keresahan penduduk setempat. Tambah beliau, pihak polis memandang serius dan mengerahkan anggota mengawal ketenteraman awam. Bagi membendung isu ini, beliau menggesa agar orang ramai memberi kepercayaan sepenuhnya kepada PDRM untuk menjalankan siasatan dan menahan individu yang terlibat. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan agar semua masjid di negeri itu melaksanakan solat istiqa' bagi memohon diturunkan hujan dan solat hajat bagi mendoakan kesejahteraan rakyat. Titah disampaikan melalui Jabatan Agama Islam Pahang susulan fenomena El Nino yang melanda negara. Pengelola Bijaya Diraja Sultan Pahang, Datuk Ahmad Khirizal Abdul Rahman menerusi kenyataan menyatakan Al-Sultan Abdullah turut menasihatkan rakyat Pahang agar minum air secukupnya selepas berbuka puasa dan menghadkan aktiviti di luar.
Rakyat juga diingatkan agar berjimat dalam penggunaan air dan segera berjumpa doktor sekiranya mengalami penyakit kesan dari fenomena tersebut. Khamis lalu, Al-Sultan Abdullah berkenan melakukan tinjauan udara bagi melihat paras air Sungai Pahang yang dilaporkan surut akibat fenomena El Nino. Baginda juga telah dimaklumkan berhubung beberapa kejadian kebakaran hutan di negeri Pahang berikutan fenomena berkenaan. Dalam pada itu, kerajaan akan terus memantau paras air empangan di seluruh negara bagi memastikan bekalan air mencukupi berikutan cuaca panas dan kering yang melanda negara ketika ini. Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, secara keseluruhan situasi takungan air di empangan masih terkawal dan boleh bertahan sekurang-kurangnya sehingga tempoh 90 hari. Sementara itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang meneruskan operasi pemadaman kebakaran hutan di kawasan Jabatan Pertanian Indrapura Kuantan sejak Khamis lalu. Kebakaran akibat cuaca panas itu membabitkan keluasan kira-kira 30 hektar. Pegawai Perhubungan Awam JBPM Pahang Zulfadli Zakaria berkata, operasi memadam kebakaran hutan jenis tanah gambut tersebut dijangka mengambil masa lama berikutan cuaca panas beserta angin. Operasi melibatkan 13 anggota termasuk pegawai dari Balai Bomba dan Penyelamat Taman Tas dengan bantuan dari Balai Maran dan Pramu. Teknik pancutan air terbuka menggunakan hos dari pam angkut digunakan untuk memadam kebakaran tersebut. Setakat ini, kira-kira 23 hektar keluasan kawasan kebakaran berjaya dipadamkan. Peningkatan kes kebakaran terbuka sangat drastik direkodkan dalam tempoh 2 bulan pertama tahun ini. Yang antara lain disumbangkan faktor cuaca panas dan kering melampau yang melanda negara sejak kebelakangan ini. Februari lalu, sebanyak 5,556 kes kebakaran terbuka direkodkan, iaitu peningkatan melebihi 6 kali ganda berbanding 746 kes pada Januari. Adalah tanggungjawab kita semua supaya menangani isu perubahan iklim ini. Kita pasti hotspot, 652 hotspot telah dikenalpasti oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di seluruh negara. Maka ikut risiko kebakaran, keperluan balai 150 unit fire fighting machine ini kita akan serahkan. Beliau berkata demikian selepas meluncurkan Ops Siaga Raya Aidilfitri 2024 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM. Tarikh melihat anak bulan Syawal bagi tahun ini ditetapkan pada petang Selasa 9 April bersamaan 29 Ramadan 1445 Hijrah di 29 lokasi di seluruh negara. Pejabat Penyimpan Moho Besar Raja-Raja dalam kenyataan memaklumkan tarikh Hari Raya Puasa yang ditetapkan akan diisytiharkan pada malam itu juga melalui radio dan televisyen. Antara lokasi dikenalpasti untuk melihat anak bulan Syawal adalah di Pontian Kecil Johor, Kompleks Fala Al-Khawarizmi Melaka, Kompleks Baitul Hilal Teluk Kemang Negeri Sembilan dan Bukit Melawati Kuala Selangor. Hai. Untuk maklum balas, klik pada butang maklum balas. Hanya dengan 2 langkah mudah untuk membuat aduan atau maklum balas iaitu langkah 1, jenis aduan. Masukkan jenis, tajuk butiran, kategori dan lampiran sekiranya ada. Kemudian, masukkan maklumat peribadi anda seperti nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon dan email. Langkah 2, pengesahan akaun. Anda perlu mengisi OTP yang diterima melalui email dalam tempoh 3 minit. Permohonan semula diperlukan sekiranya tidak menerima OTP dalam tempoh ditetapkan atau tamat tempoh pengisian.
Lebih 600,000 rakyat Malaysia mendaftar padu pada 29 Mac 2024 menjadikan keseluruhan pendaftaran 10.03 juta menjelang 2 hari terakhir sebelum tarikh tutup. Kementerian Ekonomi menerusi laman Facebook memberitahu seperti yang dijangka, pendaftaran padu mengalami peningkatan mendadak pada hari-hari terakhir. Meskipun terdapat beberapa pandangan negatif di kalangan netizen, namun kementerian percaya keseluruhan rakyat Malaysia berpandangan positif terhadap padu. Ini dibuktikan dengan penglibatan rakyat Malaysia dalam pendaftaran secara dalam talian dan kaunter fizikal. Segala usaha yang dilakukan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM dalam cari setiap warga negara Malaysia untuk didaftarkan dalam masa 3 bulan sahaja juga wajar diberi pujian. Kementerian Ekonomi juga menyeru semua rakyat Malaysia agar mendaftar padu bagi mengelakkan keciciran pemberian subsidi bersasar kelak. 1.1 juta ringgit nilai jualan direkodkan sepanjang program jualan madani koperasi dan usahawan JMKU bermula Januari sehingga 26 Mac tahun ini. Ia melibatkan 38 koperasi yang dilantik menerusi 13 JKMU yang dilaksana di 12 kawasan parlimen seluruh negara. JMKU Parlimen Sungai Buloh merupakan antara kawasan penganjuran yang menawarkan potongan harga tertinggi iaitu sehingga 50%. Ia hasil kerjasama Suruhanjaya Koperasi Malaysia dengan 12 operator koperasi. Saya akan bekerjasama dengan SKM juga untuk membawa lebih banyak juaran koperasi ke Sungai Buloh. Kami membuat satu target kalau kita boleh 1 bulan sekali dan subsidi tersebut akan dibiayai sepenuhnya oleh saya. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP juga akan meneruskan program JMKU di seluruh negara tahun ini dengan penglibatan lebih banyak koperasi dan usahawan. 6 pasaraya di Labuan bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dalam menjayakan program Jualan Rahmah Mega Raya peringkat Labuan bagi tahun ini. Jelas Timbalan Ketua Setiausaha KPDN, Datuk Rozia Abudin, program Jualan Rahmah Mega Raya membawa lebih banyak pilihan barangan untuk pengguna sebagai persiapan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Betul. Untuk secara relatifnya harga di Labuan kalau kita tengok lebih tinggi berbanding dengan tempat-tempat yang lain. Jadi kerana itu dengan usaha kerajaan ini menjalankan program-program jualan murah seperti ini dan juga menawarkan diskaun, sudah tentunya dia dapat membantu mereka menunggulah untuk membeli barang-barang keperluan dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga pasaran. Program juga mendapat kerjasama 6 agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan serta Perbadanan Labuan. Hadir sama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zalia Mustafa yang juga sempat singgah ke program ini. Menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri, Petron Malaysia bakal melancarkan kempen keselamatan Jalan Raya Petron pada 4 April ini. Ia sebagai salah satu usaha meningkatkan kesedaran masyarakat tentang keselamatan ketika bercuti. Kempen berkenaan akan dilancarkan di Petron MRR2 Safari di Ceras, selain penganjuran di Petron Bukit Lanjan dan Petron Sungai Besi arah selatan. Destinasi yang utama adalah Petron Safari di Ceras. Kita akan berkolaborasi dengan partners kita iaitu Nescue, Safe and Sound, Farm Fresh dan juga Abercrombie. Fokusnya adalah untuk kita pentingkan tentang keselamatan jalan raya, especially masa orang nak pulang ke kampung hari raya ini. Semua 800 stesen minyak Petron di seluruh negara juga telah dikenal pasti oleh Polis Diraja Malaysia sebagai lokasi selamat menerusi program Go to Safety Point. Setiap kaki tangan di stesen minyak Petron telah dilatih dan mampu memberikan respon awal bagi setiap kes kecemasan. Itu penting di mana jika ada apa-apa kecemasan di mana-mana pun dia boleh datang ke stesen Petron di mana kita akan bagi bantuan awal. Ya, kita ada distress corner, kita tenangkan mangsa dan juga hubungi pihak-pihak yang tertentu. Beliau ditemui selepas majlis penutup Jelajah Ramadan RTM edisi ke-12 di Johor Bahru.
Program Jelajah Ramadan Radio Television Malaysia RTM melabuhkan tirainya hari ini selepas berlangsung selama 3 minggu bermula 10 Mac lalu. Penutup jelajah di Johor Bahru pagi tadi dimeriahkan lebih 30 kaki tangan RTM yang berkonvoi menaiki 10 kenderaan. Acara dimulakan dengan bersahur di Masjid Al-Falah Seri Alam Masai dan menyantuni asnaf. Majlis penutup kemudiannya disempurnakan Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman di stesen minyak Petron Seri Alam Masai. Tujuan kita pergi sini adalah kita nak membuktikan dan memang betul kita jujur nak ambil tahu apa yang berlaku di luar dan apa yang mereka mahukan. Dan apabila satu jenama itu, jenama yang kita tengok nak ambil tahu, orang akan sayang pada jenama itu dan oleh itu jenama itu akan sentiasa berada dan meniti di bibir orang. Itu yang paling penting. Jelas beliau, inisiatif yang memasuki siri ke-12 itu berjaya dilaksana hasil dedikasi ke semua para peserta yang terlibat. Pada majlis itu, lebih 30 pak set iftar diagihkan kepada anak-anak yatim dari Pusat Jagaan Kasih Setanggi Johor Bahru serta keluarga kurang berkemampuan.